Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada malam ini. Sebagaimana kita janjikan setiap malam, cuma pada malam ini kita bersiaran lewat sedikit. Maklumlah di penghujung Ramadan ini, pecutan terakhir tu kita kena buat banyak sikit. Kalau dulu kita buat 8, kemudian campur witir 3 rakaat. Sekarang kita buat 20, campur witir 3 rakaat. Jadinya 23 rakaat pada malam ni. Bukan nak bagi tahu nak menyombong, tapi nak bagi tahu bahawa pecutan terakhir Ramadan kita ini, hendaklah kita count seberapa banyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadri Khairun min Alfi Syahr, iaitu malam qadar yang kadarnya melebihi daripada 1000 bulan. Dan saya mohon tuan-tuan dan puan untuk share terlebih dahulu. Pada malam ini kita akan bersama legend kita yang saya sudah war-warkan di Facebook saya, iaitu Aris Ariwatan, dan saya dengan ini nak menjemput Abang Aris Ariwatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar abang? Sihat Baik, alhamdulillah. Oh, ini tuan-tuan dan puan, wajah terbaru Aris Ariwatan. Allah Akbar. Wajah PKP. Wajah PKP. Tapi tak berubahlah daripada dulu. Dia punya kemudaan tu still maintain ya. Jangan, ini gelap tak nampak actual. Allah Akbar. Tapi memang legend-legend yang kita jemput dekat program kita memang range umur memang macam ni. Dia dekat juga dengan saya lah, lebih kurang je. Saya sambung perkataan dekat tu. Dekat nak kubur. Tapi Allah. Semua orang ke situ. Dia tak kira tua muda kan. Ya, situ lah ke. Cuma preparation kita lah kan. So macam mana tempoh kita ber-PKP ni? Kehidupan macam mana setelah daripada PKP kepada PKPB? Mesti dekat rumah lah kan. Bila sebut PKP. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul. Lama tak jumpa. Last kali kita buat program di KPM. Kementerian Pendidikan, betul. Ya, Kementerian Pendidikan. Itu pun 2 tahun sudah. Ya, lepas tu tak tahulah bila pula. Lama-lama ada COVID datang, langsung nampaknya harapan tinggal. Tapi sebenarnya lepas 2018 tu, 2019 tu ada kita kurangkan program. Jadi ingat 2020 ni nak invite lagi Abang Aris untuk bersama-sama dengan kita. Tapi bila dah PKP ni semua stuck down and lockdown. Dia tukar konsep lah, kena online. Okey, menjawab soalan PKP tu sebenarnya nak kongsi lah. Ini sesuatu yang baru, bukan sahaja pada saya, tapi pada negara Malaysia lah. Dan kepada dunia amnya. Sebab rasanya dah tak berlaku hampir 100 tahun, tak silap. Sampai kita semenjak kita ada influenza ke satu wabak yang meragut hampir berapa juta. Ya, betul, waktu tu. Sungguhnya segalanya daripada Allah. Ini semua hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Ya, mungkin yang kita rasa keperitan tu sebab dia menongkah dengan apa arus nafsu yang kita mahu. Ya, betul. Tapi pengajaran yang kita dapat di sebaliknya banyak. Sebagai contoh lah nak berkongsi, semalam berita ada memaklumkan sisa pelupusan pepejal telah berjaya mengurangkan hampir 1,800 tan. Lebih kurang 18%. Ini bukan penjimatan. Pembaziran itu telah berkurangan hampir 18%. Ya, itu sebagai satu titik makluman kepada kita bahawasanya kita tidak meraihkan ibadah itu sebaiknya. Ya, betul. Kita banyak melakukan pembaziran. Walaupun dia agak macam kita kontra dengan apa yang kita mahu, iaitu bazar Ramadan tak ada, semua segalanya tak ada.
Rupanya di sebaliknya yang saya nampak Allah suruh kita berkeluarga, berfamily. Betul. Makan seadanya, apa seadanya. Memang perit, tapi alhamdulillah Allah datangkan wabak ni dalam bentuk yang orang kata bukan keras, lembut, tapi mendalam. Betul. Alhamdulillah. Dia kalau 2-3 program saya ada sebut secara online juga, mana Allah Taala sebenarnya menjentik saja, bukan kata satu benda. Allah Taala menjentik menjentik satu jenis makhluk, nama dia corona, melalui virus COVID-19 kan. Jadi bila menjentik tu sebenarnya Allah Taala nak bagi kepada kita sebenarnya ada macam abang sebut tadi, kesedaran. Kesedaran, tetapi juga nak bagi tahu kepada kita supaya nak tak nak kita kena zahirkan siapa kita sebenarnya. Ya, betul. Zahirkan siapa mensyukuri nikmat yang dia dah bagi sebelum ini. Ya, sebab tu kita duduk kat rumah. Itu belum lagi yang tulis dalam surah Walaqiyah, satu pekikan. Allahu Akbar. Ini baru jentik, belum pekik. Kalau pekik rasanya ranak semua. Hancur lebur. Hancur lebur. Tapi itulah kebaikannya bila kita duduk kat rumah. Jadi the true color forces sudah ada. True colors kita dia tunjuk. Dia tunjuk. Anak-anak sudah mengenali siapa ayah dia sebenar. Ayah belum mengenali siapa anak dia. Betul. Suami sudah mengenali siapa isteri dia. Sebab nak pergi mana lagi tak boleh pergi dah. Duduk kat situ. Checkmate. Anak-anak baru tahu bahawa ayah dia hafal surah Qul Allah saja rupanya. Qul Allah kan. Ya betul. Hari Jumaat ni hari Ahad ni bersedia pula anak tahu ayah dia boleh baca khutbah pula. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Jadi anak-anak sesuatu yang di luar jangkaan kita lah. Betul, tapi kita redha terima seadanya lah. Betul. Ini kita ambil viewers kita juga ni. Ni Datuk Halim Hamid. Salam Ustaz, sampaikan salam saya pada Aris Sariwatan. Saya baru dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Alim, saya tak nampak bunyi ni macam saya kenal. Datuk Alim daripada mana ni? Daripada Pahang bukan? Daripada Sepang. Oh, Sepang. Okey. Jadi nak pergi ke Sepang sana lepas daripada Bandar Estate kan? Sepang. Ya. Okey, kemudian juga ada juga daripada ni ustaz ni. Grup saya ni ramai ustaz-ustaz juga ni. Okey. Ini rakan sepejabat saya ni, ada Ustaz Khamal Daud, Abang Aris Sarawatan, lagu penuh puitis. Sihat ke? Tanya dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah sihat lagi sampai hari ni. Alhamdulillah sihat. Okey, kemudian ada juga ni daripada Dr. Dia Mazila ni. Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi okey, sepanjang tempoh ni kita nak bercerita juga, nak susuri penglibatan awal dalam industri hiburan. Tapi nama sebenar Haris Fadilah kan? Haris Fadilah binti Daud. Ya, nama saya Haris Fadilah. Ya. Lahir 64. Sekarang dah 56. Udah tua. Udah tua. Tapi belum tua lagi. Kalau orang kata AWSP dah boleh ambil lah kan? Dah boleh ambil lah, dah nak habis dah pun. Allah. Tapi lahir di Ipoh Perak je? Tak, saya lahir di Batuas. Saya dibesarkan sebab bapa saya polis. Saya dibesarkan di Batuas, kemudian di Perak, kemudian sedikit di Pahang dan last sekali di Kuala Lumpur lah. Oh, makna banyak betul lah. Armed Forces ni ataupun pasukan keselamatan memang bergerak-gerak lah. Dia posting yalah, bergerak mengatakan lah. Ya. Kemudian okey, dalam industri hiburan bermula pada 1989 melalui sebuah kumpulan nama dia Ariwatan. Saya ingat lagi waktu tu. Ariwatan. Tetapi selepas tu tak lama dengan Ariwatan. Apa yang berlaku pada Ariwatan tu sebenarnya? Okey, kumpulan tu arwah bapa saya yang bawa ke Kuala Lumpur. Itu sesuatu yang saya nak kongsi lah. Oh, okey, ni menarik. Sebab arwah bapa saya seorang yang betul-betul very proaktif lah. Dia supportive, saya bersyukur kerana dia memberi sokongan kerana kami nak berhijrah dan dia tidak membangkang dengan apa yang saya ingin buatlah. Dia memahami, menyokong sangat. Dia menghantar dengan van buruk dia, kumpulan Ariwatan tu ke Kuala Lumpur.
Mana penubuhan ariwatan tu berdasarkan idea daripada ayah juga ke atau macam mana? Bukan. Dia membawa kumpulan itu daripada Ipoh, naik van dia untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Oh, okey. So dia very supportive. Saya bertuah sangatlah sebab dan saya pun sebenarnya pegang kuat-kuat lah pesanan dia. Dia kata genggam sampai menjadi abu lah, dia cakap sesuatu tu. Kemudian ingat kita ada amanah, laksanakan. Ingat kita Islam, Melayu dan jagalah, dia cakap itulah. Oh, itu. Ayah ada lagi? Tak ada dah meninggal. Beliau ni sebenarnya sesuatu yang saya nak kongsi. Saya amat kagum dan bangga kerana arwah bapa saya ni antara polis special squad dulu yang telah hampir 4 orang komunis dia tembak. Dia tembak mati. Subhanallah. Dia zaman British dulu, tapi dia seorang pejuang. Dia betul-betul seorang pejuang dan survival. Itu saya banyak ambil semangat beliau. Banyak jasa. So bila kata bila ariwatan tu survive di Kuala Lumpur, macam biasalah kita melalui onak-onak kan. Jadi kumpulan ariwatan saya memilih untuk bergerak sendiri, nak jadi sessionis, maka saya bergerak solo lah. Itulah keadaan dia. Oh, itu puncanya, bukan kata ada persisahan faham ataupun tidak, tak ada. Tak ada. Okey, antara kumpulan ariwatan masih ada lagi dalam industri sekarang sebagai sessionis. Ini wajah ariwatan yang original ni. Ini dia. Ni. Yang ini pemain drum Amri pemain drum, dia masih ada lagi. Ni Ari pemain bass, masih ada lagi. Yang ini dah meninggal, arwah. Okey. Ini dia ni Wan Hisham. Kalau nak tahu, abang dia ialah pilot Captain Wan yang MH17. Oh. Ini adik dia. Oh, ya. Dan ini Nan masih ada. Arwah pilot MH17. Ini dia. Nan dulu ariwatan ke? Nan ariwatan dulu. Kenal Nan kenal. Tapi sekarang rambut bukan macam tu. Dah pendek lah. Semua dah pendek. Okey. Itu ariwatan. Tapi sempat juga merakamkan satu album kan? Satu album, ya. Satu album bersama dengan kumpulan ariwatan pada waktu itulah. Okey, setelah bergerak solo tu yang keluar Aris tu. Album Aris tu kan. Yang ada lagu Lamunan Terhenti 1, 2, Permadani. Belum. Lamunan Terhenti 1995, lupa saya. 92 Permadani. Kemudian 95 Lamunan Terhenti, 97 Cinta Tak Kenal Siapa, 98 Dunia, album Dunia, tahun 2001 Semangat Zaman. Dan banyak kompilasi lah, dulu banyak kompilasi. Ya. Ada campuran dengan kompilasi dengan lagu-lagu yang terhebat ke. Kemudian Semangat Zaman tu lah. Semangat Zaman macam nak comeback, mengembalikan rockers lama lah. Rockers lama dan antara rockers yang first untuk Semangat Zaman tu memang line up tu memang saya minat semua. Ustaz kenal semua Saya kenal. Saya pun dulu, iyalah walaupun ustaz, tapi malah nak cerita rambut panjang sini. Orang seni jugalah. Orang seni jugalah. Tapi zaman tu nak ceritanya tahun 86, 87, 88, 89 memang rock lah. Rock ikat seluar ketat lah. Pakai seluar stres apa semua kali ni. Yelah, betul. Memang situasi memang macam tu. Tak kira siapa lah waktu tu kan. Dia memang semua terbabit lah. Semua terbabit. Bukan saya je, cikgu saya pun macam tu juga. Itu zamannya, era dia. Era dia. Tak tahu bila zaman ni nak kembali. Kalau kembali pun dia bukan dengan line up yang dululah, mungkin dengan yang baru ke kita tengok kan. Tapi dalam situasi yang agak berbeza. Okey, kita nak cerita ni bang pasal lagu Cinta Tak Kenal Siapa. Cinta Tak Kenal Siapa ni dia lagu abang yang tulis kan? Tak. Lagu tu lagu Syahri Amri. Tulis? Lirik juga Syahri Amri. Dua-dua. Syahri Amri. Macam lagu Lamunan Terhenti jugalah. Sama. Cuma saya olah dalam arrangement dia. Okey, arrangement music. Arrangement lagu tu saya keluar daripada orang kata dunia Syahri Amri lah. Kalau kita peminat Syahri Amri, kita tahu dia punya lagu tu dia ada style Syahri Amri kan, music dia kan. Betul.
Betul. Tapi saya dalam lagu Cinta Tak Kenal Siapa, saya masukkan unsur-unsur lagu asli. Tararam pam parararaman. Maknanya macam ubah daripada forte rock ataupun genre rock itu pergi kepada asli sikit. Ya. Itu nampak. Asli R&B masa tu. Ya. Jadi okey. saya suka buat eksperimen lah dalam muzik tu pada ketika itulah. So arrangernya memang abang sendirilah. Saya dengan rakan saya, saudara Iza, seorang yang arranger yang terbaik lah saya rasa ketika itu. Yang banyak buat arrangement lagu-lagu yang popular ketika itulah, banyak lah. Iza, saudara Iza daripada dia. Ya. Ni kita ambil ada viewers kita juga ni. Ni Tok Ayah Man. Tok Ayah Man ni pun bos besar di Kementerian Pendidikan ni. Oh, Tok Ayah. Sihat Tok Ayah. Assalamualaikum. Salam buat legend kita Risalah Watan. Assalamualaikum. Okey. Daripada Maria Jane, selamat Hari Raya both of you. Tak raya lagi. Selamat Raya. Kemudian ada lagi daripada Ustaz Khamal Daud ni tadi. Semangat dengar cerita arwah. Dengan cerita arwah abang tadi. Arwah ayah tadi. Yang telah membunuh berapa orang komunis? 4 orang. 4 orang. Di antara yang ditembak tu, komunis yang berusia 18 tahun. Waduh, dia dah keder rupanya. Daripada budak lagi komunis ni. Kalau arwah bapa saya, dia cerita, waktu dia cerita tu bersemangat. Dia cakap ketika itu squad dia sedang ambush komunis tengah tuba ikan. Dia tengah tuba ikan. Tiba-tiba rakan bapa saya tu terpijak ranting macam berbunyi. Bila dia pusing, dia orang tembak lah. Tapi ketika itu semangat dia lain macam. Semangat. Betul. Dia orang kira syahid dan berani mati lah. Ya, betul. Dia cerita berani. Dia antara satu, tak musuh dia. Itu je prinsip dia. Tak kena takut. Tapi dia ada, selepas tembak tu pun ada cabaran dia juga. Dia cerita, lepas tembak, mayat tu kena pikul balik ke HQ untuk diambil gambar semua. Sebagai bukti lah kan? Sebagai bukti. Masa zaman tu tak ada kamera nak dibawa ke dalam. Jadi kena pikul lah. Mayat tu, pikul lah. Kalau masuk hutan tu 10 km, 10 batu lah kena pikul. Allahu Akbar. Itulah dia cerita. Nak ceritanya, pejuang-pejuang terdahulu, maknanya iyalah kadang-kadang dia macam kita nampak macam unsung hero juga, tapi ramai pejuang-pejuang terdahulu kita kalau dapat dengar daripada anak cucu mereka kan bahawa atuk nenek memang kalau terlibat dengan tentera ke polis ke, memang mereka ni kira sebagai satu frontliners lah untuk penjagaan negara kita pada ketika itu. Kalau sekarang frontlinersnya yang terlibat dengan hospital dan sebagainya kan, lawan musuh yang tak nampak. Tetapi ini musuh yang real, yang nampak, yang memang kalau itu peluru punya kan. Jadi memang saya sebab dia satu antara dua. Arwah bapa saya bercerita, kalau dia orang ditawan, dia orang akan diseksa sebelum dibunuh. Gitu dia antara satu. Jadi dia cerita saya, kalau setakat peluru tepi telinga tu tak ada yang menakutkan pada mereka lah. Mana dah macam kebiasaan lah. Kebiasaan. Saya berkongsi semangat lah yang dia bagi kat saya. Nombor satu, patuhi masa. Dia very rigid dengan time. Jangan berjanji dengan arwah bapa saya, kalau kata pukul 9 pagi, dia 9 sharp. Dia tak mungkin berlaku pukul 9 1 minit. Dia akan berlaku pukul 9 pagi. Kalau janji dia 9. Kemudian dia kalau buat sesuatu tu, dia akan buat sehingga berjaya. Dia tak akan buat separuh. Ya, mana koko mana pun dia pasti akan menyebab sesuatu itu berjaya. Dia akan buat sepenuh hatilah. Dia make commitment very high. Sebagai contoh, ini sebagai contoh lah. Ini contoh lah. Bila dia dah tua, bila dia dah pencen kan, rumput di keliling rumah mak saya tu tak sempat dah tumbuh. Maknanya sentiasa mesin lah. Lepas solat subuh tu dia memang turun ke padang. Kalau kata malam tadi kita makan tembikai, so kulit tembikai tu masih lembab, tapi dia boleh bakar bagi menyala.
Itu dia punya perumpamaan. Betapa dahsyat falsafah. Sebab dia cerita dalam hutan tu, dia semangat kesetiaan kawan tu tak berbelah bagi lah. Tak ada curiga antara satu sama lain. Memang kita jaga kita. Kita memang jaga kita. Jadi semangat tu nampaknya diterapkan balik dalam keadaan PKP ni lah. Betul. Kalau sekadar kita menyampaikan maklumat, kalau PM sekadar menyampaikan marilah, tapi kesedaran tu tak ada, masing-masing ada selfish lagi, maka akan berlaku satu lah. Kita jaga gitu adalah satu kesetiaan yang patut ada pada diri sendiri lah. Ya, betul. Ini kita ni orang besar juga Kementerian Pendidikan, Encik A.B. Aziz Mamat. Ni dia Timbalan Pengarah Kanan di bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, TV Pendidikan. Bolehlah saya minta kerja. Itu. Ada kerja kosong tak? Sebab sebab saya nak berkongsi lah. Ujian yang saya baru dapat baru ni, ujian yang maha hebat. Saya berhemat di satu majlis pemandaran lah. Hampir 20 tahun dalam kebudayaan. Tiba-tiba dalam suasana PKP ni, kontrak saya telah ditamatkan. Allahu Akbar. Bila tahun 2020? Ni baru. So, ni bulan ni kontrak saya ditamatkan. Okey, bos-bos. Itu sesuatu ambil perhatian. Itu saya pun agak terkejut sebab kalau ikut pada SOP-nya, markah dan juga rekod saya agak baik yang boleh melanjutkan ke tempoh yang baik. Tapi tak tahulah, nampaknya saranan agung, saranan PM tidak diendahkan. Wallahualam. InsyaAllah kita doakan Amin. Mudah-mudahan ada yang dengar dalam ni. Ini dia saudara Haris kita yang memang sudah kita kata macam jobless lah, Kang. Jobless lah. Jobless dalam PKP. Kalau kata entertainment, kalau entertainment tu semua dah stop, jadi memang cabaran besar lah buat saya. Ya, betul. Cabaran yang amat besar. Saya pun dah kemuka rayuan, nampaknya rayuan saya pun ditolak. Jadi itulah nak cari mana-mana kerja lah. Kalau ada mana-mana kementerian yang sudi nak buat music, nak buat apa-apa program ataupun nak buat talk ataupun apa saja. Sekarang saya banyak masa. InsyaAllah saya ada banyak masa sekarang. InsyaAllah ada ramai yang mendengar tu. Amin. InsyaAllah. Ini daripada Miss Run Omar. First time saya tengok live Aris Hariwatan perform kat annual dinner Penek Corporation di Dewan Felda, Perdana Felda. Oh, itu bila tu? Ini lama. Tahun bila tu? Lama dah tu. Salute, suara power gila dia tu. Allahu Akbar. Bukan saya punya. Pinjam. Boro, pinjam. Okey, ni daripada rakan kita kan ni, saudara Asmali, Mali Osman. Oh, ni sahabat saya, Mali ya, Cikgu Mali. Cikgu Mali. Cikgu Mali. Assalamualaikum Ustaz and Brother Aris, semoga sihat. Lama tak jumpa Brother Aris. Last masa manjat kawinan puteri dia tahun lepas, masa nikah anak tahun lepas. Terima kasih Mali. Ini Mali sahabat baik saya ni. Beliau pun aktif ni dalam muzik. Memang dia gitaris kita tu. Dia orang kuat Kementerian Pendidikan Muzik. Sebab saya pernah dipanggil oleh beliau, saya bersama dengan arwah Pak Ngah. Jadi hakim dan tu. beberapa untuk menyediakan kertas untuk pendidikan muzik, sekolah muzik. Sekolah seni yang Johor, Sabah kalau tak silap, dan Kuala Lumpur, 3 tu. Alhamdulillah lah, berjaya lah, dah ada sekarang sekolah seni. Ya, itu sekolah seni di Kuala Lumpur, betul lah ada. Sekolah seni Johor, Kuala Lumpur dan juga Sarawak tak silap saya. Sarawak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagipun setiap malam minggu, hari Sabtu malam minggu, kita orang lepak-lepak ni dekat studio. Kat mana? Dekat Bukit Seri, Bandar Seri Mahkota. Bandar Seri Mahkota. Boleh singgah nanti tu. Boleh. Saya dah ada banyak masa ni, boleh singgah insya-Allah. Lepas raya. InsyaAllah. Okey, ni daripada guru besar ni, Robiah, nama dia Robiah ni, guru besar di mana, di Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Salam Allah. Kemudian daripada kawan saya Wan Zamzuri ni daripada Kelantan. Salam Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri untuk Otai, Aris Rawatan dan Ustaz Zul. Sama kita. Waalaikumsalam. Sama kita. Maaf ni zahir dan batin. Ada kawan kita Afi Utopia ni. Assalamualaikum. Afi pun ada. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji Arif. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita sikit zaman kegemilangan tahun 1991 masuk muzik-muzik. Waktu tu dengan lagu Lamunan Terhenti kan? 1992. Ya, 95. Yang 92 tu tak ada waktu tu? Belum. 95 saya masuk. Okey. Tahun 1995 Lamunan Terhenti juga ciptaan Syahri Amri. Ya. Tapi lagu tu memang top sampailah sekarang. Allahu Akbar. Sebab top. Sebab boleh cerita komposer sikit proses rakaman dia macam mana? Okey. Saya kupas sikit yang kegemilangan tu rasanya saya rasa saya tak segemilangan mana pun. Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Sebenarnya lagu Lamunan Terhenti tu saya hanya menyanyikan dan mungkin kompos sedikit sebanyak. Dia sebenarnya kekuatan yang kuat dekat lagu tu adalah kejujuran dan keikhlasan Syahri Amri dalam menulis karya dia. Seperkara tentang Syahri Amri, sahabat saya ni, dia jujur. Dia seorang yang jujur. Dia menulis apa di hati dia. Apa dia rasa dengan tanpa ada orang kata apa, bukan ilustrasi, itu cerita original, cerita betul. Jadi salah satu kriteria untuk sesebuah lagu tu berdiri kuat, struktur dia ialah struktur original. Sebagai contoh Ustaz. Okey. Apa yang membuat Mona Lisa, lukisan Mona Lisa tu mahal dan menarik? Sebab dia adalah wajah sebenar. Wajah sebenar Mona Lisa. Kalau kita tengok pula ilustrasi lukisan macam Sarina ke apa yang cantik tu, itu ilustrasi. Dia hanya berbentuk cantik tetapi tak bertahan. Begitulah lebih kurang. Allah. Ya, kalau kalau mesti kata komposernya bagus, lirisisnya bagus, tetapi kalau penyanyi ni tak bagus, dia tak akan sampai juga. Tapi ini kombinasi penyanyi yang bagus dengan arrangement musiknya yang kita katakan benda tu evergreen, still evergreen. Tak kita tahu sampai bila. Maknanya menjadi pilihan, juga menjadi pilihan kalau orang suka menyanyi, tengok main lagu Aris Rawatan, itu Lamunan Terhenti. Saya pun. Lagu tu dah menjadi wajib. Setiap persembahan dah hampir 25 30 tahun saya kena menyanyi lagu tu. Dia dah jadi dia jadi signature pada saya. Alhamdulillah, itu semua gift. Sebenarnya untuk sampai ke tahap lagu itu, saya dah menyanyi untuk dirakam lagu dah berapa lagu, banyak. Ya, betul. Saya dah berapa album untuk sampai ke Lamunan Terhenti. Proses yang nak lalu tu untuk mencukupi resipi disukai tu, dia nak macam Ustaz cakap tadilah, komposernya, penyanyinya, arrangementnya, temponya, dia masuk, kemudian contribution orang-orang yang di bawah belakang takbir, itu yang mustahak. Yang kita dengar tu mungkin musician, komposer, penyanyi, tapi yang di belakang iaitu media massa ketika itu, juga pasukan promosi saya tahu hutang budi lah kepada pasukan promosi saya EMI dulu yang dedicated bekerja betul-betul Tunku Lumus. Dan ketika tu juga sebenarnya suasana music industri Malaysia tidak orang kata apa, dilanggar oleh muzik luar. Jadi ruang dan peluang untuk tempatan menikmati majoriti penonton warga Malaysia tu tinggi berbanding sekarang. Kebanjiran sekarang ni, kebanjiran tu sampai melemaskan lah banyak local produk. Tapi dulu kita katakan daripada seberang pun kurang. Tak ada dah. Kurang. Pada 1995 tu tak ada pada saya. Pejuang-pejuang seni memperjuangkan benda tu kan. Masa itu, ketika itu, kalau saya nak kongsi, berani saya katakan Indonesia pun muzik dia dipengaruhi oleh muzik Malaysia.
Terutama kumpulan Search dengan Wings ketika itu. Tapi berbanding sekarang dia jadi terbalik. Muzik Malaysia dah banyak berbunyi-bunyi Indonesia. Dan lirik yang ketika dulu tu saya bukan nak upkan era saya tak, tapi saya rasa lirik-lirik zaman 90-an tu metaform dia and then keunikan dia, kemudian kejujuran dia tu agak lebih sikit lah. Yes, betul. Kita bukan nak blame yang sekarang, tetapi dia ada bila kita buat komparatif tu kita nampak situ. Kenapa dia evergreen? Kerana itu. Ya. Sebab mungkin kayu manisnya lebih sikit, ataupun dia punya rempah ratusnya lebih sikit, jintan lebih sikit. Macam sekarang muzik dia bagus dan dia mengikut semasa. Cuma yang agak merisaukan sedikit lah. Hala 7 tu saya tengok agak celaru sedikit. Agak celaru arah tuju. Macam saya follow kumpulan rap punya lirik, saya follow gaya-gaya garapan penulisan tu, memahami lah, masih berkisar tentang soal-soal sosial semasa. Ya, betul-betul. Tidak seberani dulu. Ya, kalau dulu tu kupasan dia lebih lagi lah. Dan bahasa dia pun kemelayuannya tinggi. Dia dulu tidak direct sangat, dia banyak indirect juga. Indirect. Dia banyak hyperbola, ada unsur-unsur puitis tu ada dekat situ. Banyak. Kaya sangat. Saya kagum dengan penulis lagu-lagu rap baru macam Arman R.A, kemudian Malik, kemudian ada lagi Faizal Tahir. Semua tu antara lirik-lirik yang saya selalu baca. Bagus, teruskan, keep it up. Cuma saya pesanan lah, ingatlah, di samping kita mencari populariti, ingat kita bertanggungjawab atas apa yang kita tulis. Kalau apa pun, semua itu akan ditanya kelak. Betul. Bersedialah. Anything yang kita buat, yang kita tulis, yang kita nyanyi, semua sekali itu adalah persoalan yang perlu kita jawab. Yang perlu kita jawab. So jangan kita terlampau terikut sangat tentang tuntutan populariti sedia ada, jangan. Kalau boleh, sebab itu perjuangan lah, itu front line dalam hati seorang penulis. Betul. Dia harus ada kejujuran, keikhlasan. Sebab nak berperang dengan populariti ni memang sesuatu yang memang susah. Sebab unsur-unsur komersial ni mentuntut kita untuk jadi hamba dia. Itu yang bahaya. Itu falsafah yang harus dipahami. Okey, ni ada daripada Terengganu juga ni, ada guru besar kita, Cik Rosmanullah. Assalamualaikum Ustaz, kirim salam pada Otai. Tak ada projek lagu baru ke? Aduhai, suara Otai best je. Ini mesti cikgu-cikgu yang menggunakan lagu 1, 2, 3, 4 untuk sekolah macam ni. Satu kat sedana. Okey, lagu baru saya, baru 4 tahun yang lalu, saya tulis lagu Jangan Menangis Habibah. Oh, itu untuk arwah kakak ke apa? Arwah kakak. Itu untuk semua wanita lah. Saya tulis lagu tu. Dan lagu yang saya tengah siap-siapkan ni ada 2 sebenarnya. Satu lagu Hari Raya, tapi kerana PKP ni dah jam saya. Lagu saya panggil Takbir Mursal. Lagu Hari Raya. Mursal, Takbir Mursal. Dah rilis ke apa? Belum, dia tersangkut sebab apa, PKP tak boleh nak bergerak saya. Jadi nak record pun dah tak boleh pergi. Lagu Hari Raya, yang Hari Raya, lagu Hari Raya pertama yang saya tulis, Gemar Takbir Mursal. Tapi start sebab PKP. Takbir Mursal ni purposely ialah untuk Aidilfitri lah. Kemudian sebuah lagu yang saya tulis semasa PKP, sebuah lagu yang tengah buat arrangement sekarang ni dalam suasana PKP, iaitu Hero Melaya.
Tuju kepada arwah ayah ke macam mana? Tak, tuju kepada mereka yang ada semangat juang, semangat kejujuran, semangat keikhlasan, bekerja tanpa mengharapkan bukan wira yang didendang lah. Dia a genuine warrior. Wira yang sejati lah. Sebab apa nak mencari wira yang sejati tu memang jadi kalau boleh kita semua ada sifat begitu. Bukan saja dalam aspek menentang musuh yang definisinya ekonomi virus mungkin, tetapi juga dalam ekonomi. Dalam ekonomi juga kita ada musuh yang mengambil kesempatan sebab apabila apa saja turnover yang berlaku, dia mesti ada surplus dekat situ yang orang kata apa, yang ada orang bijaksana, kebanyakannya golongan kita tahulah, golongan bijak-bijak pandai ni ialah Yahudi lah. Mereka akan mengaut keuntungan dalam laba dalam keadaan sesuatu bencana tu. Jadi lagu ni bukan dalam aspek untuk doktor untuk menentang virus atau kita untuk mempertahankan negara, tapi juga mempertahankan ekonomi, mempertahankan akidah kita, mempertahankan maruah kita sebagai seorang Islam. Jadi saya rasa saya cuba nak garap dalam lagu tu. Masih dalam pemikiran lagi. Kalau dapat release tu cantik lah tu. Memang the right time sekarang ni. Memang kita tengah tengok kepada pejuang-pejuang, sama ada pejuang semasa ataupun pejuang-pejuang yang lepas kan. Yang dah lepas. Ni bang, ada permintaan sikit. Dia orang minta chorus sikit lagu Lamu Nak Terhenti. Baik. Kalau yang lebih sesuai untuk bulan Ramadan ni, chorus lagu Jangan Menangis Habibah. Okey, silakan. Ustaz pegang gitar pegang-pegang saja je ni. Pegang E major. Tapi kita kalau kita nyanyi dengan gitar dia delay tau. Dia delay. Tak apa, saya nak dengar key dia dulu. E major. Solat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, maruah dipertahan, sabdanya pilihlah syurga mana, pintu mana yang kau suka, jangan menangis wanita. Ni lagu ni khas untuk semua wanita lah. Wanita ni juga frontliner dalam keluarga kita, dia adalah frontliner juga. Wanita. Sebab betul. dia menjaga banyak. Nombor satu, menjaga perut kita, yang menyediakan makanan. Kalau dia tak hygiene, maksud dia satu keluarga cirit-birit. Dan dia tak juga menghargai kan. Kalau kita tak menghargai frontliner dalam rumah kita, iaitu mak kita, isteri kita ataupun wanita, banyak lelaki akan sakit perut. Dan baju mereka akan busuk. Macam master lah, macam master dalam rumah kita kan. Dia adalah penolong pengurus yang paling penting. Okey, ni ada juga daripada Dr. Azman Salam ni. Dr. Azman ni orang bahagian sumber, bahagian TV pendidikan. Bolehlah apply kerja. Assalamualaikum. My idol Aris. Your songs always I sang is mule. Dia kata. Ya ke? Alhamdulillah. Ini mesti lagu 1, 2, 3 ni, atau Satu Kasih Nan Abadi itu kan, ataupun lagu Lamu Nak Terhenti ni. Okey, kemudian ada juga daripada D. Arjuna. Assalamualaikum Ustaz Zul dan tamu undangan malam ini. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga sahabat kita Bagio Damasutra. Bagio. Bagio brother. Assalamualaikum Bagio. Sekarang nama dia Bagio Laduni Cinta. Dia ada single baru. Laduni. Saya dah dengar lagu dia. Lirik dia bagus. Sedap sekali lirik dia. Betul-betul. Itu Amin buat tu. Amin Sahab. Amin Sahab. Okey, Azman satu lagu Permaidani. Ramai minta lagu. Permaidani adalah salah satu contoh lagu yang ditulis tahun 91 oleh kami 4 orang sebenarnya. Okey, siapa tu? Saudara Adinda Emiro,
Okey. Yang tulis lagu Dermaga Saksi Bisu, nyanyi Iklim. Iklim. Saudara Adina Mero, saya bersama Iman Zali dan juga Yusri. Kami 4 orang duduk dan tanpa rasa nak sesuatu, orang kata rakus nak cari kesedapan, kami just let it go, bagi je. Dan dia jadi sebuah lagu. It's a combination between the four friends kan? Duduk saja, tak ada fikir melody start, tak ada, just bagi na 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 ni na na. Kemudian datang lirik rimbun dan saya sambung duduk kasihmu. Jadi kami tulis dan jadilah sebuah lagu yang saya rasa lagu yang pada saya lah, dia sesuatu yang betul-betul menusuk lah. Ya, betul. Dia menceritakan, saya berani katakan hampir 60 atau 70% kisah hidup saya. Itu yang kita nak cuba selongkar sedikit ni. Pasal kalau kita tengok lirik Permaidani ni, dia memang bentangkan ku permaidani. Ini pasal bentang ini maksudnya hereafter ke ataupun sekarang? Dia boleh dalam kelebihan abstrak, estetika penulisan lagu ni bergantung pada imajinasi setiap interpreter. Jadi kalau saya gambarkan sifat manusia itu yang mudah sangat kecewa, mudah sangat mengalah, maka dia kata bentangkanlah aku permadani. Dia tak sanggup lagi. Dari baldu berwarna putih, maksud dia ambillah aku. Itulah keadaannya. Dia tak jauh beza dengan oh Tuhanku. Saya nak sebut tak berani kan. Kau cabut lebih kurang dia punya maksud dia tu. Satu lagi kita nak share kat situ, rimbun dan redup kasihmu, kau tempatku berpayung. Nun Rebana ini, nun kau teguh di sana. Pun ku masih terlena reka dengan kehadiranmu. Maksudnya kita ni selalu terlupa asyik dengan apa nikmat yang Allah bagi. Alpa kita selalu, bukan orang lain, saya sendiri ketika saya pun pernah lalui. Jadi kita sifat manusia begitu. Jadi lagu tu dia tulis asbabnya kami, kawan saya dan saya, dan dinyanyikan ketika itu oleh saya untuk semualah. Ambil iktibar dia. Sebab penyanyi dia tak penting, yang penting mesej yang disampaikan. Penyanyi pun penting lah. Kalau saya menyanyi tak jadi. InsyaAllah jadi. Tapi bukan lagu Permadani, mungkin lagu lain. Wallahualam. Tapi saya dalam 2-3 show, mungkin boleh kata macam show juga, saya ada juga nyanyi lagu Permaidani ni. Sebab ada orang minta, Ustaz boleh nyanyi lagu Permaidani daripada Aris Serwatan. Saya kata saya cuba nyanyi. Tapi saya nyanyi orang tak berapa ni sangat, pasal saya bukan penyanyi. Tapi kalau Aris Ariwatan nyanyi sendiri, itu saya kata faktor penyanyi penting. Faktor penyanyi yang membawa lagu itu. Macam kita katakan kereta tayarnya bagus, enjinnya bagus, tapi kalau pemandu tak bagus, dia cloud juga kan. Itu cerita. Ya. Okey, ni kebetulan sebenarnya mendapat lagu yang sesuai untuk saya, sebab percubaan tu berlaku banyak kali dalam banyak lagu. Kalau ada peminat Tega saya, boleh dengar lagu-lagu lama saya yang lain pun ada banyak. Macam lagu Kata-Kata Berharga, lagu yang sahabat saya tulis, itu cerita benar. Berkali sudah ku katakan kepadamu keterlanjuranmu. Kata-Kata Berharga, boleh cek, lagu dia begitu romantis sekali. Cara garapan penyampaian saya pun saya jaga mood, perasaan komposer tu, sahabat saya, yang melalui proses keretakan dan kehancuran rumah tangga. Kata-Kata Berharga. Tapi lagu tu walaupun dia sedap, dia lirik memenuhi, tapi mungkin tak cukup formula dia, macam saya cakap tadi lah.
media mungkin kurang ketika itu. Tapi lagu yang bagus. Sebelum saya nak dapat lagu Permaidani, 1, 2, 3, 4, Cinta Tak Kenal Siapa, Lamunan Terhenti, dan lagu-lagu yang lain lah. Tapi 1, 2, 3, 4 tu juga kenapa okey macam di sekolah ramai je pakai 1, 2, 3, 4 mungkin sebab ada suara budak tu kan. Tapi dia punya penceritaan tu kadang-kadang okey siapa tulis lirik ni sebelum tu? Yang tulis lirik 1, 2, 3, 4 ni. Saya tulis sendiri. Okey, kalau abang tulis kan maksudnya dia macam memperingati balik 1 Tuhan, 2 ibu, 3 bapa, 4 ni kau boleh cari siapa-siapa lah, ya kan? Dia macam satu kena aja. Kena kalau misalnya kata bapa nak mengulik anak dia tidur kan. Ada 1 kasih nan abadi tiada tandingi dia yang satu. Kan? Jadi maksudnya dia mengajar kau dengar nombor 1 ialah siapa. Okey, bagaimana dapat ilmu kita ni? Okey, peristiwa tu berlaku pada tahun 1994 kalau tak silap saya. Rekod 95. Rekod 94 tu kira rekod lah. 95 di release. Masa tu studio King Studio di PJ, dia dimonopoli oleh 2 syarikat rakaman, iaitu BMG dengan WEA. Bermaksud 6 bulan BMG dah sapu studio hours, 6 bulan lagi WEA dah sapu. Jadi saya produce album saya sendiri daripada EMI. Nak dapat slot rakaman susah. Dia kata queue. Nak tunggu queue. Jadi kita tunggu queue daripada sound engineer. Tiba-tiba petang tu sound engineer telefon saya pukul 3 petang. Aris, kau nak studio tak malam ni? Ketika itu kalau dapat studio tu kita terus cakap nak. Saya cakap aku nak. Tak boleh tunggu. Sebab apa? Studio masa tu RM150 1 jam. Paling minimum kita pakai 4 jam. Saya kata aku nak. Masa saya cakap aku nak tu pukul 3 petang. Lepas aku nak, saya cek balik kerja apa yang saya kena sudahkan malam tu. Saya cek lagu 1, 2, 3, 4 ni dia dah ada muzik semua dah siap. Lirik yang belum siap. Jadi mau tak mau saya kena siapkan lirik tu dalam tempoh masa daripada pukul 3 tu studio biasanya pukul 9 lah, 8, 9 macam tu lebih kurang. Saya ada 4-5 jam untuk tulis satu lirik. Kalau tidak malangkang apa kau nak buat, kena bayar minimum hours 3 jam. Dah charge. 450. Masa tu saya cakap dekat isteri saya kata saya nak siapkan satu lirik sebab malam nak masuk vokal. Tu saya ambil kertas, anak saya masa tu kembar 2. Dia duk conteng-conteng kertas tu. Kita bapa kita marah apa ni kan. Saya cakap nak buat kerja ni, marah dia pergi sana. Kebetulan dia macam baru belajar menulis lah 1, 2, 3, 4. Dari situ saya bermula. Ideanya dekat situ. Jadi dia melodi dia na. Jadi saya tengok macam dia conteng lah. Dia tak tulis satu lirik tapi dia conteng 1, 2. Kan budak-budak kecil kan. Jadi saya tercetus dekat situ. Betapa hebat Allah Ta'ala bagi sesuatu ilham. Cuma kita yang kita boleh belajar, jangan cepat marah lah. Betul. Saya pergi marah. Dia datang idea tu kepada budak-budak kecil je bagi kan. Cuba kita nak kena lebih sensitif dan memahami apa sebenarnya berlaku dalam keadaan masa tu. Saya pun terus tulis lah. 1, kasih pada Allah. 2, ibu. 3, ayah. 4, itu yang saya bubuh. Kasih dan kekasih. Banyak kita selalu mixkan benda tu. Kasih itu perasaan. Kekasih itu subjek orang. Jadi kita jangan campurkan. Kasih tu maksud dia perasaan tu memang Allah bagi. Kekasih tu kita diberilah. Mawaddah lah dia, mawaddatan warahmah. Yang 4, ibuku ingat dahulu menyisir rambutku ke masa lalu. Itu memang cerita betul. Dulu saya sekolah, bila saya nak pergi sekolah, dulu tak pakai bright cream. Anak orang susah kan. Ambil minyak kelapa, mak saya taruh. Model sama. Sama. Kita pun duduk lah. Dia pun buat lah remos kan. Dia menyisir rambut kan.
Ayah menghantar, memang ayah saya hantar pergi sekolah. Jadi saya tulis tu memang kisah saya lah. True story lah, true story. True story. Kemudian intro dia tu memang kalau kita dengar banyak kali, daripada mula sekali dia budak baru lahir, kemudian dia besar sikit, kemudian suara dia besar sikit, kemudian dia terus menyanyi. Kemudian replace jadi saya. Itulah. Tapi masa tu tajuk lagu-lagu masa tu saya ingat yang jaga vokal untuk masuk vokal tu masa tu saudara Wan Zul. Wan Zul. Suci Dalam Debu. Dia jaga vokal untuk saya masuk lagu tu. Budak lelaki tu adalah adik kepada penyanyi Wan. Saudara Hafiz. Saya nak cari penyanyi budak, saya cakap. Mak Wan tu bagi tahu anak dia boleh. Saya pun ajak dia datang. Budak tu nyanyi sekali je. Saya ingat saya ingat itu anak abang. Tak, itu Wan. Dia sekarang pun dah ada berapa orang anak dah besar, dah tua dah pun. Tapi suara syurga, itu suara syurga. Anak-anak siapa pun pada ketika umur tu suara dia tetap sama. Betul. Kalau ustaz cek balik, kalau budak-budak panggil budak-budak mana, kalau umur dia macam tu, itulah suara dia, suara syurga lah. Kemudian apa tu lirik lagu tu, saudara Wan Zul tanya, apa tajuk lagu ni, dia cakap. Saya cakap, ada tajuk 1, 2, 3, 4. Tak ada. Dah siap rakam. Saya kata, Arif, apa tajuk lagu ni? 1, 2, 3, 4. Dia ketawa. Mana ada? Sebab masa tu kan tajuk lagu semua Patahnya Sayap Malam. Itu. Sekuntum Bunga Sakura. Sekuntum Bunga Sakura. Tiba-tiba ada jawatan 1, 2, 3, 4. Jadi memang EMI masa tu memang tak yakin langsung lah. Tak yakin langsung lah. Apalah lagu 1, 2, 3, 4 budak-budak nyanyi. Masa tu kan zaman wah kan, jerit-jerit kan. Saya buat apa yang saya rasa saya nak buat lah. Itulah dia punya summarize dia. Dia dah jadi daripada hati, maka diterjemahkan dalam bentuk lagu kan. Dalam bentuk lagu. Masa ketika itu. Dan nyata lagu tu popular. Dan Alhamdulillah. menjadi satu metod pengajaran juga. Saya waktu tu tahun 1995 saya ada praktikal nak jadi cikgu kan. Saya mula jadi guru tahun 1995 di posting SMK Labuan di wilayah Sungai Labuan. Saya gunakan lagu itu menjadi saya punya set induksi. Dia cikgu ni dia ada sebelum mengajar dia ada set induksi selama lebih kurang 5 minit. Saya pegang gitar, saya mengajar pendidikan Islam. Saya pegang gitar, saya menyanyi lagu tu dan saya paparkan lirik tu kat depan. Saya nak belajar, nak ngajar tentang hormati ibu. Hormati ibu bapa kan. Pelajar. Tapi bila pegang tu, dia budak-budak seronok dan rupanya budak-budak dah hafal lagu tu. Kita tak tahu pun. Terutamanya pak budak nyanyi tu. Kakak saya seorang guru di Kedah. Memang lagu 1, 2, 3, 4 tu dia dah jadi lagu motivasi untuk sekolah-sekolah di Kedah. Pun ada. Kalau kita buka YouTube tu memang banyaklah lagu 1, 2, 3, 4 tu nyanyi. Macam-macam version ada. Cuma kita nak kongsi hujung ayat tu. Andai kau beroleh bahagia, ingat itu bukan untuk selamanya. Andai kau dalam sengsara, ingat itu yang untuk memujuk hati-hati supaya jangan kecewa lah. Sebab segalanya bentuk sementara aja. Betul. Yang kita buat ni adalah fana semua. Dia panggil fana. Fana namanya sementara lah. Sementara saja. Okey. Dan untuk generasi yang kita katakan tahun 88, 89, 90 memang dia membesar dengan lagu-lagu Aris Sarwatan lah. Yang walaupun lagu kita katakan yang banyak tetapi yang betul-betul popular ada inilah lagu-lagu yang disebut tadi kan. Macam Cinta Tak Mengenal Siapa, Lamunan Terhenti. Kemudian kita nak cerita pula pasal album Semangat Zaman yang pada tahun 2006 bersama dengan Datuk Nes, Rai Ma'ruf, Yanzen dan juga Mus waktu tu. Joe dan Mus. Joey BPR. Bagaimana tercetusnya untuk timbul Semangat Zaman? Sama ada ini idea daripada siapa? Macam mana?
Kalau tak silap saya, idea daripada LY, saudara LY. Oh, LY. Sahabat Saudara saya pun LY. LY. Saudara LY dan beberapa LY salah seorang rakan karib saya lah. Masa zaman dulu sama-sama dia seorang yang begitu committed, seorang guru yang sanggup berulang ke Johor Bahru untuk jadi seorang komposer. Beliau berhak untuk mendapat segala faedah yang ada sekarang sebab beliau seorang yang begitu-betul saya kagum beliau. Jadi dia cetuskan idea tu, dia panggil saya dan dia panggil few yang others yang untuk join projek tu. Projek tu sebenarnya satu projek yang bagus sebenarnya, amat bagus sebab dia punya resipi cukup. Sebab di belakang kami ada arwah lolok. Ya. Arwah lolok yang mencetuskan perkataan semangat zaman tu. Jadi seperti biasalah, bila benda yang baru dan bagus tu, kita perlu juga pasukan di belakang dia yang bagus dan tahu. Betul. Tapi ketika itu syarikat rakaman tu ada sedikit berlaku masalah dengan pasukan kami lah, kami penyanyi dan juga pemuzik dia, saudara Mangkidal lah. Syarikat rakaman dia nak jadi band manager, sedangkan kontrak kami dengan dia hanya sekadar recording artis. Jadi management problem kat situ, maka adalah sikit hiccup sana sini. Maka saya, Rahim Ma'ruf dan siapa seorang ni? Saya dengan Rahim Ma'ruf. Saya dengan Rahim Ma'ruf yang keluar. Dengan Joey, 3 orang yang keluar untuk semangat zaman yang kedua tu kami tak ada. Yang dua kami tak ada. Dia diganti oleh arwah Syamrin, Rahmat dan siapa tak ingat saya seorang lagi. Tapi semangat yang ada dalam semangat zaman satu tu, kalau diteruskan, saya rasa dia boleh reunited balik most of 90s punya music. Ya, betul. Jadi apa nama ni, kita mengharapkan sebenarnya comeback tu yang berlaku kepada penyanyi-penyanyi yang dah legend, kita kata macam dah legend ni. Tapi saya minta juga dalam ni pun ada wartawan juga, dalam ni ada orang-orang recording company juga yang bersama-sama dengan kita. Jadi mohonlah supaya kita up balik penyanyi legend kita ni. Mungkin konsepnya dalam bentuk semangat zaman yang diilhamkan itulah. Kombinasi pun tak apa kan. Jadi boleh buat balik benda ni. Sebab kita merindui sebenarnya ya, lagu-lagu yang banyak memberi pengajaran kepada kita sebenarnya. Lagu tu bukan sekadar lagu, tapi dia konsep dia hibur didik. Maknanya kita berhibur dan dalam masa juga kita mendidik. Santapan jiwa. Jiwa. Betul, santapan jiwa. Bermaksud dia adalah makanan jiwa. Makanan yang kita perlulah tengok khasiat dia, konten dia. Sebab kalau terlampau banyak sangat makanan segera ni pun bahaya. Sebab kalau kita makan makanan segera terlampau banyak, dia efek pada badan. Tapi kalau santapan jiwa yang segera ni, dia akan lebih bahaya, di mana dia akan membentuk satu generasi yang 10 tahun akan datang membawa konten-konten tersebut. Kita Ustaz sebenarnya Ustaz umur berapa? Saya sekarang 48. 48. Bermaksud Ustaz lahir sekitar tahun 70-an. Saya 70-an, ya. 70-an. 60-an dan 70-an adalah hasil apa yang berlaku kepada Ustaz dengan saya, yang set dalam memori kita adalah muzik ketika itu. Kita dibesarkan, proses dia tu. Jadi proses kita ni 60-an, kalau kita flashback balik 60-an adalah satu turnover muzik yang begitu kritikal. Masa itu ada muzik blues, rock. Masa itu ada muzik Hindustan yang masuk. Kemudian lagu-lagu P. Ramlee yang masih ada kuat lagi. Jadi kita dibesarkan dalam genre muzik yang macam tu, pengisian lirik yang begitu, maka kita jadi sekarang ni pandangan, view kita, perspektif kita yang ada kita sekarang.
Itulah kesan 30 tahun makanan jiwa. Betul. Jadi kalau kita hanya sekadar memikirkan muzik tu sekadar untuk halwa telinga, saya rasa itu satu kerugian yang besar, sebab sebenarnya dia adalah makanan. Dia akan membawa pemikiran kita, andaian kita, perception kita dan berbagai-bagai. Jadi pada semua komposer yang muda sekarang, kalau dia kompos lagu tahun 2000, bermaksud result dia akan dapat tahun 2020 atau 2030. Itulah baru generasi yang dibesarkan sepanjang genre dia. Betul. Dia is a long journey sebenarnya. It's a long journey. Dia bukan sekadar bukan hari ni lagu esok tak. Dia punya kesan tu. Okey, kalau kesan itu macam dulu, macam tahun 86 87 ramai influence musician daripada barat. Macam Metallica ke Iron Maiden daripada Eropah kan gitu gini. So apa yang berlaku pada tahun 98 99 itulah dia. Itulah dia result dia. Result dia. Itulah result yang 2000 result dia. Pergi 2020. Betul. Saya setuju sangat dengan pandangan berkenaan. Jadi benda ni di bawah sedar, subconscious. So saya menyaran kepada yang berada di tengah, iaitu media massa, mereka yang bercakap tentang muzik, DJ radio, ataupun untuk memperjelaskan lagi yang muzik ni, saya pada usia 56 ni saya masih berjumpa dengan pemimpin yang menganggap muzik hanya sekadar hiburan semata-mata. Begitu saja, go with the flow. Begitu saja. Saya rasa begitu dangkal lah seorang leader, pemimpin yang menganggap muzik itu hanya sekadar picisan saja. Wahal dia sebenarnya dia jauh lebih itu, dia membawa value, dia bawa nilai. Sebab apa? Kita sedar tak sedar kita telah terhutang budi kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab most of leader-leader yang berjaya sebelum ini, kita tengok sebagai contoh lah, leader-leader yang hebat, mereka ini dibesarkan pada zaman P. Ramlee. Yang lirik dia kaya dengan word wisdom yang hebat. Sebab P. Ramlee ni dia telah melampaui berbagai genre, berbagai topik, berbagai sudut, sukan, politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi semua ini berlaku dalam muzik. Jadi saya menyaranlah kepada pemimpin terutamanya, jangan mengandaikan muzik tu sekadar hiburan untuk waktu kecewa, bukan. Dia dia sebenarnya lebih penting daripada itu dalam menggarap nilai-nilai kemasyarakatan, sosial, minda dan juga sebenarnya ekonomi negara juga. Dan juga sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada pencipta Allah. Ya, betul. Banyak ke arah tu. Sebab insan-insan seni ni dia sensitif. Dia peka pada suasana tu. Contohlah kita tengok mereka mudah bersimpati dalam suasana kan. Kalau kerja amal ni saya rasa ramai rakan-rakan saya seni saya yang selalu ke depan untuk buat kerja amal. Itulah insan seni. Tapi agak menyedihkan lah, ni bukan saya nak kongsi, pada usia 56 tahun dan telah terbabit dalam berbagai persatuan. Agak sedih juga bila kita berdepan dengan pihak kepimpinan, kebanyakan memandang kami yang muzik ni hanya sekadar hiburan. Picisan lah. Picisan lah. Saya agak sedih kerana mereka dangkal tentang motif sebenar muzik. Sedangkan Amerika telah tunjuk satu example bahawasanya muzik telah berjaya conquer dunia. Amerika dia hantar Michael Jackson saja untuk dikenali di segala pelosok dunia. Orang kenal Obama hanya pada zaman Obama. Orang kenal Donald Trump pada zaman Donald Trump. Tapi Michael Jackson orang kenal daripada sebelum Obama dan sampai ke Donald Trump. Dan mungkin sampai bila-bila. Jadi instrumen industri muzik tu sebenarnya dah sampai waktu dia
Dia dimertabatkan. Sebab sebelum ni kita dah cakap banyak kali dah, tapi pemimpin masih memandang hanya sebagai sekadar nyanyian. Sayang sekali. Sayang sangat. Betul. Sedangkan muzik adalah sebenarnya kalau dalam Islam, pasal Islam ni syumur 360 darjah. Muzik tak ketinggalan, memang ada dalam Islam. Ya, ada. Dia macam lagu-lagu penyair. Sebab dulu ada penyair, kemudian ada juga tarannum, kita katakan. Itu unsur-unsur muzik sebenarnya. Unsur muzik. Bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian kan. Benda ni kita kena mungkin boleh memahamkan juga kepada pemimpin-pemimpin kita sebahagian saja kan. Ada yang faham supaya menggunakan elemen muzik ni untuk kita katakan mewujudkan satu the positive circumstances, mana suasana yang positif dalam kehidupan ni. Saya setuju dengan Ustaz tentang menggunakan, tapi saya nak pergi lebih daripada itu. Dia bukan sekadar bukan sekadar mengguna, tetapi meletakkan sebenarnya meletak ke tempat yang sepatutnya. Sebab mengguna kita dah guna banyak. Kalau kita nak buat lagu, contoh zaman Tok Mat, kita nak buat lagu cinta, perpaduan, dia dah ada lirik itu. Tapi ketika itu kita menggunakan saja. Tidak meletakkan dia pada tempat dia. Meletakkan bermaksud menentuk compulsory, kemestian. Sebab saya cuba beberapa kali nak dasar kebudayaan kebangsaan, memutabatkan penggiat seni apa semua dengan semua karya-karya seni. Sampai hari ini semua separuh jalan, tak kesampaian. Bahkan baru-baru tak silap saya 3-4 bulan yang lalu bertemu dengan tokoh bukan orang lain, number one Malaysia. Masih kefahaman beliau masih menganggap bahawasanya muzik ni tidak menjana sesuatu. Dalam aspek fizikal. Padahal dia menjana lebih pada itu dalam bentuk spiritual. Bahkan di tempat kerja saya baru ni pun, saya masih juga didatangi dengan soalan muzik itu harus dijana melalui ditunjukkan keberadaan dia dalam bentuk amount physical. Saya kata salah cakap. Muzik tu, kebudayaan tu value. Dia adalah nilai. Nilai. Sebab itu Japan, kalau kita tengok Japan dengan Korea, Japan pegang kepada kebudayaan dia, muzik dia, cara dia. Itu sebab value dia lebih sikit daripada Korea. Walaupun Korea sekarang dah maju, tetapi Korea dia tidak pegang betul pada muzik dia yang sebenar. Inilah sikit sebanyaklah saya punya kupasan tentang muzik. Dia sebenarnya ialah muzik juga boleh menjadi satu corak perekonomian. Sebenarnya. Dia boleh corak satu metodologi perekonomian yang kalau kita faham betul-betul. Ini dah banyak kali saya tengok macam ni, Riz, macam di India kan, muzik ni boleh satu corak perekonomian yang boleh menjana ekonomi negara. Dan juga mempopularkan negara itu sendiri, image negara itu sendiri. Shah Rukh Khan represent India terus, satu dunia. Dia tak payah buat kempen politik untuk popularkan sipolan-sipolan, tak perlu. Dia hanya buat satu bentuk muzik dan filem digabungkan dan akan jadi popular sampai bila-bila. Kalau kita Mali cakap apa tu? Kalau dia kata, ni ada Mali tulis kat ni, Riz, dengan kata mudahnya haram. Apa dia tu? Tak nampak. Dia kata, Riz, dengan kata mudahnya haram. Dengan kata mudahnya haram. Itu betul lah, setuju sangat. Sebab apa? Kita macam tadi nak kongsi Ustaz, guna dan letak itu satu benda yang seharusnya pemimpin faham. Guna memang dah lama guna. Bahkan kalau kita nak cakap muzik, dia digunakan untuk aspek spiritual. Ingat dulu, inilah barisan kita. Kan muzik digunakan, lagu-laguan digunakan untuk mencetuskan semangat keberanian. Betul. Maksud kalau guna, dia dah guna lama dah. Tetapi kenapa dia tak diletakkan? Letakkan maksud dia, lagu ni sebenarnya dia sama penting dia
dengan ekonomi. Yes. Itu maksud saya. Sebab dia boleh mencorak minda. Mencorak minda tu maksud saya. Memang dia boleh. Tapi itulah saya mohon sangatlah kepada pemimpin-pemimpin yang baru yang sedia ada. Di samping kita bercerita tentang politik tu, pandanglah hasil seni negara ini. Nombor satu, haruslah kita menjaga harta intelek dia, IP dia, intellectual property. Sebab tiada maknanya kalau kita negara maju tapi harta intelek kita kita tak jaga betul-betul. Sebab untuk pengetahuan pemimpin semualah, kebanyakan lagu Melayu bukan milik Malaysia. Itu hashtag dia. Kebanyakan lagu popular Melayu bukan hak milik Malaysia. Itu sesuatu yang perlu. Kita tak jaga harta intelek kita. Kita sendiri tak jaga. Sayang sekali. Saya pada dasarnya, pada peribadi saya, muzik, lagu dan benda-benda kesenian adalah harta intelek, keintelektualan yang sebab tak semua orang yang boleh buat. Ya, betul. Dan dia merupakan satu, kita katakan boleh juga macam nak kata lagu boleh buat perang saraf, gerak saraf dan sebagainya, semua boleh macam-macam boleh. Berbagai boleh. Boleh mewujudkan patriotik, boleh mewujudkan semangat untuk berjuang kan. Nak jual produk boleh, nak malukan orang pun boleh. nak jadikan PM jadi seorang penyanyi pun boleh. Itulah kehebatan muzik. Jadi dah sampai waktunya benda di bawah sedar ni diangkat, difaham dan diperjelas dan diletakkan di tempat yang sepatutnya. Supaya di masa-masa akan datang, sebab Amerika memandang segala harta inteleknya adalah milik negara dia. Jangan main-main. Britain juga begitu. Begitu juga Japan dan negara lain. Indonesia terutamanya. Beliau, negara mereka menjaga dia orang punya hasil intelek mereka. Betul. Tapi Ustaz, nampaknya saya bateri pun dah sampai ke kemuncaknya. Saya ada tinggal lagi 4%. Okey, tak apa. Last word daripada Aris Ariwatan kepada viewers kita. Selain daripada yang tadi yang kita bincangkan, saya minta sedikit nasihat sebab kita nak air raya dah 24 bulan ni, insya-Allah. InsyaAllah. Hari ni kita nampak ada lagi berduyun-duyun nak balik kampung walaupun dah bagi tahu jangan balik, tapi ada juga buat alasan macam-macam, alasan nak minum kopi dah, alasan apa. Bagi sikit. Suntik sikit. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Daripada saya, Aris Ariwatan, buat semua peminat-peminat yang masih menyokong. Sempena Hari Raya yang pelik dan hebat ni, sahutlah. Sebab peperangan ini bukan pernah berlaku, tak pernah berlaku. Sesuatu yang baru. Kalau kita tak menjaga musuhnya ni, dikhawatiri dia akan memudarat lebih ramai lagi warga-warga. Jadi kepada mereka yang nak sangat balik kampung tu, yang dah ada di kampung atau dalam perjalanan ke kampung, ialah apa daya dah bergerak tu, tolonglah, bukan jaga diri anda, tapi jagalah masyarakat kita, kawasan kita, supaya sama-sama kita membantu kerajaan. Sebab satu berita yang agak menakutkan bila WHO mengisytiharkan COVID ni mustahil untuk fade, akan hilang. Jadi janganlah ambil kesempatan peribadi kita ni untuk membahayakan insan-insan yang lain. Saya pun berkorban, tak pulang ke mana-mana, sanggup beraya di Kuala Lumpur semata-mata untuk menjaga kaum kerabat saudara kampung halaman. Wallahualam. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Aris Ariwatan dan terima kasih juga kepada viewers kita pada malam ni. Terima kasih kepada yang kita tak dapat tengok lagi. Bila kita off baru kita tengok. Jadi terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa dengan Mali sekali. Alright, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.